kita mulakan. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salat wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Sayyidul Ayyam. Hari ini kita bersalawat atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu hari ini pada bulan Zulkaidah. Walaupun mungkin esok lusa ada lagi open house, tapi tak ada masalah kan, sebab dia mungkin adat tapi tidak bertentangan dengan syariat. Kita anggaplah tu sebagai majlis silaturahim yang mudah-mudahan dapat mengikat hati-hati kita dan mendekatkan kita sesama manusia, menjaga hubungan sama manusia sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita membincang buku Tips Wanita Menuju Syurga. Kita bincang buku Tips Wanita Menuju Syurga dan kita sampai kepada bab yang ketiga. Bab ketiga, muka surat 63. Baik, berkenaan dengan tips hati wanita menuju ilahi. Baik, yang pertama kita ingat lagi perbincangan buku kita ni bila sebut tips wanita menuju syurga, maknanya kita berbincang mengenai dengan tips-tips apa dia yang perlu kita lakukan sebagai wanita muslimah dalam usaha kita nak menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab yang ketiga, bila kita sebut mengenai dengan hati wanita menuju ilahi, maka sebenarnya hati merupakan satu unsur yang paling penting dalam kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu unsur paling penting. Kalau kita kata kalau yang penting hati, buat apa kita solat, buat apa kita buat ibadah yang lain, yang penting hati kan. Dah itu kena faham betul-betul lah kan. Kena faham molek yang kita akan bincangkan nanti. Bagaimana yang dimaksudkan dengan keadaan hati seorang wanita muslimah yang sepatutnya kita tanamkan dalam diri kita, yang sepatutnya kita bagi perhatian. Baik, dan bila kita bincang mengenai hati, dia tidak menafikan fizikal. Maksudnya bila kita bincang mengenai dengan hati, maka dia juga akan termasuk dengan amalan-amalan yang bersifat fizikal. Sebab setiap kali Allah menyebut sifat iman, maka dia akan sentiasa diiringi dengan amal soleh. Jadi dia kita tak boleh kata yang penting hati je. Apa kita nak buat ikut suka kita, nak pakai macam mana ikut suka kita, yang penting hati. Tak keadaan hati tu hanyalah kita kata satu perkara yang kita kata hati tu akan dilihat ketika zahir kita tengah buat apa. Jadi maksud nilaian hati tu misalnya gini, dia kalau cerita dia orang tu duk merompak, mencuri, menyangak, berdating, bermaksiat, buat maksiat, kita tak cerita pasal hati dia. Dia memang dosa dah, tolak tepi dah cerita hati dia. Hati dia memang tak okey. Tapi yang kita cerita pasal hati ni bagi orang yang buat ibadah. Jadi yang Allah nak tengok hati ni adalah ketika mana kita sedang buat ibadah, maka yang akan dipandang hati. Contoh sekarang tengah datang majlis ilmu, semua sama-sama tengah datang majlis ilmu. Cerita orang yang sekarang tengah shopping tak masuk tajuk. Cerita yang sekarang ada orang tengah tidur ataupun tengah lepak, tengah bersembang, apalagi yang tengah bergosip, itu tak masuk tajuk. Maknanya dia memang dah tentu-tentu tengah buat maksiat. Kalau yang tengah bergosip, tengah duk apa, kita kata kalau shopping bukan maksiat lah kan, tidur pun bukan maksiat. Tapi yang jelas-jelas maksiat ni, yang memang tengah duk buat maksiat, itu kita tak bincang pasal hati dia. Dia memang dah out dah, awal-awal lagi out. Jadi yang ditengok tentang hati tu macam mana? Yang ditengok adalah sekarang yang tengah buat baik. Yang tengah datang kuliah, mungkin ada yang tengah solat dan sebagainya. Baik, yang tengah buat baik ni, macam mana keadaan hati kita? Yang itu akan membezakan kita. Jadi ada orang datang kuliah dengan perasaan hati yang tawaduk, yang memang ingin kepada ilmu.
maka dia dapat satu pahala yang besar. Ada orang yang datang dengan keadaan hati yang penuh dengan takabur misalnya kan, nak tunjuk pada orang, kita ni orang yang rajin datang kelas, ni bukan kat kelas ni lah ni kelas dekat planet Pluto. Baik, jadi maknanya kita kata keadaan hati kita ketika berbuat amal soleh itulah yang akan dinilai. Itu baru cerita tentang hati. Baik, tengok pada pendahuluan, wanita sangat dimuliakan dalam Islam. Betapa banyak tulisan dahulu dan kini melakarkan coretan-coretan indah tentang wanita. Wanita adalah kejadian yang unik dan amat istimewa. Dalam Al-Quran kita dapat lihat pelbagai diskusi penting yang dikhususkan buat wanita. Hal ini bukanlah kerana kaum wanita itu lemah atau kurang, akan tetapi kerana Allah sangat peduli dan sayang terhadap hamba-Nya yang bernama wanita. Tulisan ini adalah hadiah daripada hati buat wanita muslimah yang mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta mengimpikan kehidupan yang indah di jannah. Lakaran ringkas tips hati wanita menuju ilahi adalah seleksi permata-permata berharga yang dicermati daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bermula daripada ikhlas, taqwa, fiqah dan tawakal kepada Allah, mengikut petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandiri dan tetap pendirian, memilih teman yang baik, sentiasa bertaubat kepada Allah dan mengingat mati. Baik, jadi ini sebuah tulisan artikel yang nak menggambarkan satu keunikan yang ada pada wanita yang selalu dinukilkan tentangnya dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi maknanya jelas ada panduan untuk kita dalam hadis dan dalam Al-Quran. Baik, tengok yang pertama, muka surat 64, ikhlas dan taqwa. Ini keadaan hati yang pertama. Baik, bila cerita hati, macam mana hati kita supaya menjadi hati ahli syurga, maka dia kena ada ikhlas dan taqwa. Baik, keredaan semua manusia adalah suatu impian yang mustahil dicapai. Apabila melakukan sesuatu kebaikan, pasti ada orang yang suka dan ada juga orang yang tidak suka. Ini kerana ia adalah lumrah manusia untuk menyukai atau sebaliknya. Akan tetapi jika dilakukan kerana Allah, maka yang Allah redha itu amat jelas dan apa yang Allah murka juga sangat jelas. Hati seorang wanita yang mencintai Allah sentiasa melihat redha Allah adalah segalanya di hati. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itu agama yang benar. Baik, dalil yang kedua tu pun menyebut mengenai dengan ikhlas. Jadi maknanya kayu ukur kita dalam amalan ataupun dalam kehidupan harian nak mendapatkan pandangan Allah gitu. Maknanya apa sudut pandang Allah kepada kita, itu kayu ukurnya adalah ikhlas hati. Baik, cuma bincang mengenai ikhlas ni adalah rahsia antara kita dengan Allah, dan kadang-kala kita sendiri pun tak tahu. Bila kita sendiri tak tahu, yang kadang-kadang kita rasa macam ikhlas, tapi ikhlas tu tidak akan boleh dikatakan sebagai ikhlas yang benar selagi dia belum diuji. Jadi contoh kita ni kalau sedekah, masa kita sedekah mungkin kita ikhlas, apalagi bila kita masukkan duit dalam tabung sembunyi-sembunyi, tak ada siapa pun nampak. Hari ni tak nampak tabung, biasa ada orang dekat belakang. Baik, masa kita masukkan mungkin ikhlas, lepas tu kita mungkin tak harapkan apa-apa pun ganjaran. Tapi lepas pada tu misalnya orang tak nampak kita masukkan duit dalam tabung, orang pun kata, tadi tabung lalu awak boleh buat tak nampak. Dia cakap macam tu, padahal kita masuk kan, cuma mungkin dia tengah lelap ke ataupun dia memang tengah duduk cakap dengan kawan dia tak pandang sebab masuk duit dalam tabung ni sekelip mata je, sekejap je. Jadi bila dia cakap macam tu, maka dia menguji keikhlasan kita. Masa tu boleh tak kita diam? Boleh tak kita buat tak tahu je apa dia cakap? Tak apalah, apa pandangan manusia, ikut suka dia lah. Boleh tak kita fikir macam tu? Atau kita mula rasa mula nak jawab kan, kita bawa masuk duit punyalah besar, awak tak nampak, awak tu masukkan RM1 je kan, saya nampak, saya masuk RM10. Kan? Kita tak boleh lah, kita kata kemudian bila orang tegur kan, kenapa cakap, kita kata
Ini untuk mengelakkan orang suudzon. Biasa dengar hujah tu memang ada orang berhujah, dia nampakkan semua ibadat kebaikan-kebaikan dia supaya orang tak sangka buruk dengan dia. Kan? Ini kita kata kalaulah itu hujah kita kan, yang pertama dia bertentangan dengan sunnahnya. Sunnahnya adalah kaedah dia, kita dalam bab amalan ni, amalan sunnah kita sembunyikan. Itu kaedah yang terbaik. Amalan sunnah kena disembunyikan sesembunyi-sembunyi mungkin. Tak kira dia sedekah ke, infak ke, solat sunat ke, puasa sunat ke, dan apa-apa kebaikan-kebaikan yang hukum dia bukan wajib, itu seboleh-bolehnya kita sembunyikan. Itu yang terbaik. Baik, ada pun amalan wajib, kan, ibadah-ibadah wajib, contohnya solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kan, zakat, yang itu kita kena wawarkan. Jadi ada orang ada bayar zakat, lepas tu masuk berita kan, masuk berita pembayar zakat termuda contoh kan. Kita kata riak tu pun nak tunjuk dah kan. Dalam bab amalan wajib, zakat wajib, maka dia tidak masuk dalam bab riak sebab benda tu wajib. Jadi amalan wajib memang kena ditunjukkan pada orang sebagai satu bentuk syiar. Jadi itu membuatkan orang akan merasa bersalah bila tak buat. Dan kita tahu dari satu sudut ulama kata bila kita melakukan amalan wajib secara terang-terangan, dia tidak begitu berisiko untuk riak. Sebab benda tu wajib. Contoh kan, puasa bulan Ramadan. Tiba-tiba hari yang ke-27 kita datang lembek. Datang pejabat kan, lembek kan. Orang tanya ni pasal apa ni? Puasa hari ni. Riak tak? Orang kata, loh semua orang puasa hari ni. Kalau tiba-tiba tak puasa tu barulah pelik sikit pada orang. Barulah kita malu kalau tak puasa sebab bulan Ramadan. Kan? Ataupun kita solat 5 waktu kan, solat zuhur kat surau. Kan? Kita solat zuhur, tiba-tiba habis solat kita rasa, aku dah solat zuhur, tengok aku selesai dah solat zuhur. Orang lain tak solat lagi. Kan? Tak, sebab itu solat zuhur. Kan? Ataupun kita kata, tengok orang lain tak solat, aku solat. Tak, sepatutnya dia kalau dalam ibadah wajib, yang solat, yang buat ibadah wajib, dia tak perlu rasa bangga pun. Yang tak buat tu yang patutnya malu. Sebab benda tu wajib. Jadi sebab tu ulama kata kalau dalam bab ibadah wajib, maka lebih baik untuk kita syiar. Kita syiar, kita tunjukkan pada orang. Tapi dalam bab ibadah sunnah, sembunyikan seboleh-boleh mungkin. Ingat dalam bab sedekah, keikhlasan dalam sedekah ni kan, ada ulama salafus soleh di kalangan orang soleh. Dia ni orang soleh, dia ni dermawan, ahli sedekah, tetapi sepanjang hidup dia dikenal sebagai haji bakhil. Orang kenal dia sebagai orang yang sangat bakhil dan kedekut seumur hidup sampai dia mati. Lepas dia mati baru orang tahu dia tu pemurah. Maknanya memang boleh sampai macam tu. Jadi kita kalau setakat orang nak kata kita kedekut ke sebab tak pernah nampak kita sedekah, tak ada masalah. Jadi waktu bila sedekah-sedekah sunnah ni boleh kita tunjukkan pada orang? Masa bila? Ketika mana kita melihat ada kepentingan yang lebih utama daripada menyembunyikan. Contohnya, dengan sebab kita tunjuk dekat orang, maka dia memotivasi lebih ramai orang untuk bersedekah. Jadi atas keperluan. Atau mungkin kita seorang pemimpin misalnya, kita pemimpin dalam organisasi kita, dan kemudian kita selalu ajar pada anak-anak buah kita supaya banyak sedekah. Tapi kalau kita sendiri nampak kedekut, tak pernah sedekah, kan anak buah akan kata, alah, bos pun macam tu, bos pun kedekut, apa nak suruh kita sedekah, kan? Dia tak jadi contoh teladan. Maka ketika itulah kita sedekah dengan kita tunjukkan kepada anak buah supaya mereka juga mencontohi. Sama juga mungkin ibu bapa kepada anak-anak. Kan, kalau misalnya ibu bapa ajar anak-anak sedekah, dia suruh sedekah. Tapi setiap kali orang main minta sedekah dekat mak, dekat ayah, mak ayah dia buat kedekut. Dan dia tak pernah nampak mak ayah sedekah misalnya wakaf ke, kan katalah nak bagi sedekah kat mahat tahfiz mana ke, anak tu tak pernah nampak. Maka anak-anak tu akan sangat susah untuk mencontohi. Dan dia kan pendidikan ni kan melalui teladan. Itu konsep tadi pemimpin kepada anak buah, ibu bapa kepada anak-anak tu konsep dia kepimpinan melalui teladan. Jadi kita nak buat teladan, maka kita tunjukkan pada orang. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika mana Nabi SAW offer siapa nak bersedekah, nak infak untuk peperangan, maka Sayyidina Abu Bakar terus announce, bagi tahu pada semua orang, semua sahabat dengar. Masa tu Sayyidina Abu Bakar kata, aku nak bagi semua harta aku.
Dengan sebab Sayyidina Abu Bakar announce macam tu, semua orang dengar, maka ramai lagi sahabat-sahabat lain yang lepas daripada tu akhirnya muncul ke depan Nabi bagi tahu, kami pun nak infak juga. Jadi tu motivasi. Okay. Tapi kena ingatlah, ada risiko. Risiko dia riak tu. Okay. Bila kita semua orang nampak kan, ataupun mungkin anak kita lah nampak kan, risiko dia apa? Nanti anak kita cerita kat kawan-kawan dia, kawan-kawan dia cerita dekat mak dia kan, bagi tahu kata kita ni pemurah, selalu sedekah dekat orang. Lepas tu mak dia pun main cakap dengan kita balik, anak kita cerita kata awak ni rupanya selalu sedekah sembunyi-sembunyi, baguslah awak ni pemurah rupanya, tak nampak kan. Kita pun mula kembang. Di situ bahaya. Di situ akan terhapus dosa, terhapus pahala kita, terhapus pahala sedekah. Itu maknanya risiko tu kena sedia lah. Jadi adakah kita siap, sedia untuk mendapat risiko kemungkinan hilang keikhlasan? Kalau tak sedia, maka lebih baik sembunyikan. Itu maknanya ikhlas. Jadi ikhlas yang kita nak adalah, bila maksud ikhlas, apa itu ikhlas? Maknanya ikhlas tu melepaskan. Kalau ikut perkataan khalasa tu maknanya melepaskan. Jadi bila kita lepas, kita cabut sesuatu kehendak dalam hati kita selain daripada redha Allah SWT. Kita lepaskan, kita buangkan apa-apa saja kehendak selain daripada redha Allah SWT. Baik, setelah kita berusaha, itu kan usaha kita untuk ikhlas. Kita usaha sungguh-sungguh supaya Allah jaga kan, jaga hati kita. Maknanya kita usaha sungguh-sungguh supaya kita tak mengharapkan apa-apa balasan. Baik, itu kita akan dapat level yang namanya mukhlis. Jadilah kita orang yang ikhlas, mukhlis. Baik, dan kemudian apabila dah dapat mukhlis, belum selamat lagi, belum selamat, sehinggalah kita mendapatkan status mukhlas. Apa beza mukhlis dengan mukhlas? Kalau mukhlis, kita yang ikhlas, kita yang berusaha untuk ikhlas. Baik, kalau mukhlas, maknanya Allah yang telah mengikhlaskan hati kita. Waktu kita dah jadi mukhlasin, termasuk dalam golongan mukhlasin, barulah waktu tu kita selamat daripada tipu daya syaitan. Itu yang syaitan, iblis kan, ketika mana berjanji dengan Allah SWT bahawasanya dia akan menyesatkan seluruh anak Adam, maka ketika itu syaitan sendiri mengakui di hadapan Allah, dia kata illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada golongan yang aku tak mampu nak sesatkan, iaitu golongan yang telah engkau ikhlaskan hati mereka. Jadi orang yang selamat daripada tipu daya syaitan adalah golongan yang telah Allah ikhlaskan hati. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita keikhlasan tu. Yang boleh kita buat ialah kita usaha. Jadi usaha lah. Usaha. Mungkin kadang-kadang bila kita bagi satu ke orang kan, misalnya kita cakap dengan dia, ni saya bagi ikhlas ni. Ikhlas. Yang itu dia bukan ikhlas sebenarnya. Yang itu masih lagi ada satu level sebelum ikhlas. Namanya istikhlas. Itu bawah pada ikhlas, sebelum dia dapat ikhlas. Istikhlas ni adalah kita usaha untuk ikhlas. Kita buat ikhlas. Buat usahalah kan. Maknanya bila kita bagi duit kat orang, kita kata saya ikhlas ni. Tak, sebenarnya istikhlas. Tapi kita tak boleh nak cakap istikhlas sebab orang tak kenal istilah tu. Kan? Nanti kalau kita cakap, kita bagi duit kat orang, kita kata ni saya istikhlas ni. Orang pun pelik, tu apa tu? Istikhlas tu apa? Sebab dia tak biasa digunakan dalam masyarakat kita. Jadi kita gunalah perkataan ikhlas, tak apa, tapi dengan maksud doa. Dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati kita. Baik, itu ikhlas. Kemudian tadi kita sebut takwa. Jadi keadaan hati kita mestilah hati yang sentiasa bertakwa. Yang takwa ni maknanya, tengok muka surat 66. Di dalil yang bawah tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kukuh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Baik, jadi ayat ni surah Luqman ayat yang ke-22. Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, pada masa itulah baru dia telah pun berbuat kebaikan, kebajikan. Dan waktu tu baru kita dikatakan sebagai berpegang teguh kepada tali Allah.
Jadi maksudnya takwa ni maknanya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Serah diri ni macam mana? Serah diri ni macam, katalah kita kan macam penjenayah kan, dia lari dia kejar polis tu. Akhirnya bila dia dah, misalnya lepas dia lari kena tembak, misalnya kena tembak kaki dia, tak boleh nak lari dah, tersangkut duri pula. Akhirnya dia dah memang tak boleh nak bergerak dah lagi ke mana-mana, akhirnya menyerah. Kan, dia serah, okeylah saya serah diri. Tapi apa dia serah diri tu? Bila penjenayah itu serah diri pada polis, maksudnya dia surrender, kata dah tak boleh buat apa-apa kan. Akhirnya buatlah apa awak nak buat kat saya gitu, kan. Saya dah tak boleh buat apa-apa. Aku dah tak boleh nak lari, tak boleh nak buat apa-apa, tangkap-tangkaplah, nak buat apalah gitu. Itu nak makna serah kan. Jadi serah diri kepada Allah adalah seumpama tu. Cuma bezanya yang penjenayah tadi jadi serah diri sebab no choice, tak ada pilihan. Dia memang dah tak boleh lari, dia dah usaha lari. Kita sekarang serah diri pada Allah dalam keadaan ada pilihan. Dalam keadaan manusia ni banyak yang rasa diri dia hebat, yang rasa kuat, rasa pandai, rasa cerdik kan. Tapi kita nak serah diri pada Allah dalam keadaan kita rasa kita ada semua benda tu kan? Macam mana kita nak serah diri pada Allah dengan merasakan, ya Allah, kau nak buat apa pun kat aku buatlah. Ya Allah, aku ni hamba yang lemah, aku tak mampu buat apa-apa. Jadi maknanya syarat nak dapat takwa adalah merasa diri lemah. Rasa tak diri kita ni lemah? Rasa tak kita ni sebenarnya tak ada kekuatan pun untuk datang ke majlis ilmu ni, melainkan dengan sebab Allah bagi kekuatan tu kepada kita. Sebab kalau ikutkan tenaga, ada banyak lagi orang kat pejabat atas tu yang lagi kuat pada kita kan. Mungkin ada kot yang duk masuk gym tiap-tiap hari kan. Mungkin body dia lebih berketul-ketul daripada kita. Dan ada kot yang kita kata yang lelaki lebih-lebih lagi kan, lebih kuat tenaga fizikalnya. Ada kot dekat pejabat kita yang jauh lebih sihat daripada kita. Kita ni mungkin kalau berjalan kena tiup angin pun boleh tumbang kan. Dan waktu time pening-pening kan. Kita pula mungkin kadang-kadang ada yang jenis pitam, yang jenis suka pening. Tapi kalau kita kata kuat fizikal membuatkan kita mahu untuk datang majlis ilmu, tak. Jawapannya tidak. Kekuatan daripada Allah SWT yang membuatkan kita boleh datang. Jadi maknanya kita merasa kita lemah. Nak solat misalnya, ada orang bila solat banyak, dia rasa wah hebat, aku boleh solat banyak. Kan, yang solat tarawih hari tu bulan puasa tu, kalau dia dapat solat 20, dia akan mula memandang rendah kepada orang yang solat 8. Ataupun mungkin malam yang 10 akhir Ramadan dia boleh qiyamul lail yang pukul 3 pagi kat masjid. Ataupun yang boleh iktikaf kan? Dia rasa dia hebat daripada orang lain yang bukannya tak mampu, tapi orang lain tak pergi pun qiyamul lail, kita boleh qiyamul lail kan? Kita tak akan dapat mampu qiyamul lail itu melainkan dengan izin Allah SWT. Sebab banyak lagi orang lain yang lebih kuat daripada kita untuk bangun malam. Tu anak-anak muda yang duk main game celik mata tu kan, sampai pukul 2-3 pagi, kadang-kadang sampai subuh. Kuat dia kan? Tapi dia tak kuat untuk qiyamul lail. Maksudnya yang bagi kekuatan untuk qiyamul lail tu Allah. Dia ada kekuatan fizikal, tapi Allah tak bagi dia kekuatan untuk qiyamul lail. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang rajin solat banyak-banyak ni, orang yang dah uzur pun kadang-kadang solat pun dah duduk tak mampu berdiri. Kan, berdiri pun dah bongkok 3, tapi boleh solat banyak. Kan, atau mungkin yang kita mudah tengok lagi haji. Orang pergi haji tu, kadang-kadang masa kat Malaysia nya, dia dah duduk rumah dah, tak larat dah nak pergi jauh-jauh. Tiba-tiba pergi haji boleh tawaf 7 pusingan. Boleh melontar jamrah, baling batu. Kat rumah jangan kata baling batu, nak balingkan bilis dalam periuk tak larat dah. Kan? Tiba-tiba sampai sana boleh baling batu tu. Kan? 7 ketul. Kan? Sampai kena ke tiang jamrah tu. Kan? Maknanya dia punya kekuatan. Kan? Nak jalan kaki sampai tawaf boleh 7 pusingan. Lagi-lagi orang Malaysia ni selalu tawafnya dekat atas, tingkat atas. Tingkat atas tu lagi jauh daripada yang dekat bawah keliling Kaabah ni. Sejauh itu entah berapa ratus meter atau berapa, mungkin sampai kilometer, campur dengan sa'i memang berkilometer boleh jalan. Padahal kat Malaysia tu nak keluar depan rumah pun dah tak larat lah. Tapi nak juga pergi haji, sampai sana boleh jalan. Maksudnya kekuatan tu daripada Allah SWT. Jadi boleh tak kita rasa lemah pada sudut tenaga? Kita rasa lemah sebenarnya pada akal kita. Melainkan Allah yang bagi kita kecerdasan. Allah yang bagi kita akal yang mungkin bergeliga untuk boleh berfikir. Allah juga yang bagi kita akal yang waras. Dan yang dengan itu mudah-mudahan Allah bimbing kita. Dan Allah jaga supaya akal kita ni tidak berakal-akalan.
Orang yang berakal-akalan ni dia suka buat apa? Mikir benda pelik-pelik lah. Sekarang ni banyak anak-anak muda ataupun content creator. Tu banyak akal tu. Berakal-akal lah buat macam-macam konten. Dan tak ada masalah konten tu selagi mana dia membawa kepada kebaikan. Sebab tu saya ajar anak saudara saya buat konten. Mak ayah dia pun tak ajar. Saya ajar dia masih sekolah rendah. Kakak dia pun cakap dengan dia, tak payahlah buat apa-apa, tengok-tengok sudahlah TikTok tu. Saya kata tak, buat sesuatu. Tapi dalam kawalan, jadi TikTok dia saya pegang. Dekat handphone saya lah, dia hanya boleh buat konten bila handphone tu ada kat dia. Bila saya pergi rumah dia kan. Tapi kadang-kadang dia hantar juga. Dia hantar video ke WhatsApp, minta tolong upload. Tak apa, saya check dulu. Jadi maknanya saya jadi security lah kan. Tolong check. Cuma sebenarnya saya ajar kenapa? Sebab bagi kanak-kanak, dia mungkin tak pandai nak fikir kan. Apa benda nak buat, yang penting seronok kan. Ataupun ikut trend je. Sekarang banyak orang ikut trend. Ni ikut trend buat filter ni, orang pun buat semua filter tu. Tak fikir, bukan jangan kata kanak-kanak, orang dewasa pun tak reti fikir. Yang penting orang tengok. Kan? Jadi macam mana kita nak ajar supaya fikir? Mula-mula sekali kita bagi guideline kan. Yang penting guideline-nya saya bagi tahu gini. Yang penting kalau nak buat sesuatu, fikir dulu. Sebab dia kanak-kanak. Kita kata, bayangkan kalau dewasa nanti dia tengok balik video yang dia buat masa kanak-kanak, dia malu dah. Dia rasa malu tak kalau tengok balik, kalau buat video pelik-pelik kan. Biasalah budak-budak suka main kan. Buat video pelik-pelik, malu tak kalau tengok balik. Kan? Kalau rasa nanti bila dewasa malu, mana tahu dewasa nanti jadi ustaz ke? Kan? Tiba-tiba tengok-tengok masa kecil-kecil main benda macam ni kan. Kan? Malu tak? Kalau malu, jangan buat. Dan yang pertama. Yang keduanya, kena ingatlah, bila kita nak buat konten, tujuan kita apa? Niat apa? Dan itu tadi kaedah kan. Kaedah dia adalah kita nak bagi guideline budak-budak ni mengikut syariat. Dia pun tak tahu syariat apa kan. Jadi kita bagi tahu yang tu je lah kan. Malu. Baik, dari segi niat pula. Dan dia kan kena jaga dua benda. Satu niat, satu lagi kaedah. Baik, dari segi niat, kenapa nak buat tu? Kalau sekadar nak buat suka-suka, maknanya tak ada faedah. Kena ingat, niat kita tu maknanya kita niat untuk kebaikan. Jadi maksudnya kena buat sesuatu yang memberikan kebaikan kepada orang ramai, yang mendidik paling kurang kan, yang kita katakan dengan niat yang baik, kemudian kita bagi sesuatu yang baik bermanfaat kepada orang ramai, maka dia akan jadi satu kebaikan untuk kita. Lepas tu bebas buatlah. Dah saya tak sekat dan saya tak bagi apa-apa panduan lagi selain daripada yang asas tu, supaya dia belajar berfikir kan. Kemudian dia buat dalam sekali tu buat video, satu video tentang sedekah kan. Sedekah cara orang kaya, sedekah cara orang kedekut. Dia buatlah video tu, saya tengok kreatif juga kan. Saya upload dekat YouTube saya. Saya kata bagus video ni kan, boleh buat lagi kan. Cuma dia kata nak hasil video macam tu lama lah sikit kan. Nak fikir, bukan mudah lah, dia edit sendiri semua. Cara budak-budak lah, mungkin taklah profesional sangat, tapi tak apa. Kita kata itu satu bentuk pendidikan kan. Maknanya satu bentuk ketakwaan yang kita nak bina dalam diri, yang mana kita kata bila dia lakukan sesuatu, dia ada otak yang boleh berfikir, tapi kena ingat itu semua anugerah daripada Allah. Maka bila anugerah daripada Allah, kena gunakan balik di jalan Allah. Itu kaedah. Kalau betul kita bertakwa, semua yang Allah bagi kat kita, kita gunakan balik di jalan Allah. Jadi tenaga, Allah bagi kat kita tenaga. Tenaga kita buat apa? Kalau kita kerja, ni kerja kat pejabat, kita kerja ni untuk apa? Kalau kerja, kan biasa kadang bila orang tanya kenapa kerja, cari duit, cari makan, tak cukup kan. Kalau suami seorang kerja tak cukup, kat KL ni lagilah. Kalau gaji 3-4 ribu tu miskin kat KL ni kan? Jadi kita kata cari duit. Maknanya kalau cari duit, dia bukan atas dasar takwa kan? Semata-mata cari duit kan? Yang lebih baik sebenarnya memang kita bekerja untuk memberi manfaat kepada umat, dan memang kita ada kemampuan untuk bagi manfaat lebih kan kepada umat. Baik, jadi tu maknanya konsep kita, Allah bagi kita tenaga, kita kerja bukan tujuan nak cari dunia, tapi tujuan untuk bagi manfaat pada umat kan? Jadi Allah bagi kepada kita akal, fikiran kan, kita punya kemampuan IQ yang mungkin kadang-kadang ada sebahagian lebih daripada orang lain, maka kita gunakan balik untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kepada kita apa lagi? Segala kemampuan lah, harta untuk kita kendalikan. Kita ada rumah, kita ada kenderaan, kita boleh pakai pakaian yang elok-elok kan. Maknanya kita, kalau pun kita ada harta, kita gunakan harta tu untuk ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau pakaian yang menutup aurat,
Kan? Pakaian yang menambahkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, macam mana pakaian yang membuatkan kita hilang takwa? Satu, tak tutup aurat. Yang keduanya, pakaian yang membuatkan kita sombong. Dan inilah sebenarnya salah satu daripada target kenapa sesetengah barang berjenama meletakkan label jenamanya di luar. Dan memang kenapa barang berjenama boleh jual barang dia dengan harga yang sangat mahal, antaranya adalah sebab jenama ini mencabar keegoan seseorang. Jadi ada orang dia beli barang berjenama supaya dapat tunjuk ke orang, kata baju kita mahal, tudung kita mahal, handbag kita mahal, barang-barang kita semua mahal. Dan maknanya dia orang ni kata, tak apa, kita boleh letak harga barang kita ni, yang penting kita iklan bagi jenama ni glamour, orang akan beli. Sebab dia rasa mewah. Misalnya kan makan di restoran apa nak sebut ke tak? Banyak tu kan yang international tu kan, franchise. Kadang-kadang budak sekolah naik kereta Protowira buruk dengan kawan-kawan 5 orang satu kereta pergi minum kopi segelas RM15. Kan? Kenapa? Sebab satu kebanggaan. Kan? Dia boleh ambil gambar tunjuk, oh ni kita minum air, minum kopi ni. Kadang fikir, oh kopi segelas RM15. Nasi lemak RM1 pun ada, nasi lemak lagi kenyang. Kan? Tapi semata-mata untuk gah gitu kan, untuk kata oh jenama ni kita dah makan, kita dah minum yang ni, kita dah rasa yang ni. Kan? Jadi maknanya harta kita gunakan untuk sebuah kebanggaan. Itu kita nak kena jaga. Jadi bukan salah guna barang berjenama. Pada saya pakai juga yang berjenama, tapi bukan semua benda. Ada yang tak ada jenama pun tak apa. Kan? Bandel pun ada. Kan? Jadi kenapa pilih yang berjenama? Pada saya prinsipnya gini, yang jenama ni kita pilih pada benda-benda yang berkaitan dengan kesihatan, untuk menjaga kesihatan kita. Contoh kasut, sebab dia berkaitan dengan kita berjalan kan. Berjalan ni kalau biasa juga beli kasut RM2 tu kan. Kasut RM2, kasut RM5 ni. Kalau berjalan jauh sikit kaki kita melecet. Dan dulu pernah pergi masa tu tak reti lagi kasut murah-murah. Pakai kasut ni memang kasut sukan, tapi pakai tu tak adalah murah sangat, tapi mungkin kualiti dia kurang lah kan. Pergi Singapura, masa tu pergi Singapura tu transit untuk pergi Afrika, tapi transitnya tu 2 hari sajalah kan, nak ambil pengalaman tapi tengah jalan. Apa jadi Singapura ni negara yang kita kena banyak jalan kaki. Kecuali kalau ikut rombongan, kau ada bas ke tak tahulah. Tapi kalau pergi sendiri memang kena banyak jalan kaki. Rakyat dia sendiri pun banyak jalan kaki. Kalau tak jalan kaki, dia ada basikal kan. Dia banyak naik, dia punya macam train, macam komuter kita lah. Kan? Menyebabkan 2 hari tu kaki melecet. Nak pergi Afrika seminggu, kaki dah melecet. Situlah maknanya kita kata kesihatan. Balik pada itu study akhirnya kita tukar lah jenama kasut kan. Jadi maknanya itu melibatkan kesihatan, atau mungkin pakaian yang melibatkan serap peluh ataupun tidak, itu pun melibatkan kesihatan. Dan makanan misalnya yang melibatkan kesihatan. Tapi ada benda-benda yang tak kisah tentang kesihatan atau tidak. Yang tu tak apalah, tak ada jenama pun tak apa. Ya. Maknanya bukan tujuan kita jenama tu untuk kita tunjuk pada orang, untuk kita rasa hebat bila pakai barang berjenama. Kan? Telekong kan, pakai yang mahal-mahal, lepas tu semayang tak makin khusyuk pun kan. Itu maknanya tak menambahkan kebaikan kan? Kecuali kalau kita rasa memang kadang-kadang memang ya juga, kadang-kadang dengan telekong yang elok tu kita pakai selesa kan, rambut pun tak keluar-keluar, kita akan lebih khusyuk. Boleh jadi. Sebab kadang bila yang murah-murah tu rambut asyik terkeluar kan, dia getas jemput je kat sini, lepas tu kot tepi-tepi ni asyik duk keluar rambut. Dia jadi susah kan. Dia maknanya yang mana menambahkan khusyuk, okey tak apa. Tapi tak semualah benda. Kalau pakai bag canvas pun bawa rata-rata tak ada masalah. Kadang-kadang kan pergi airport tu tengok kita ni kan, kalau beli bag tu kadang sampai beratus-ratus ringgit. Beli bag kargo kan. Tengok orang, kadang orang Indonesia ke Bangladesh ke, bawa bag plastik je. Okey je. Ataupun kalau yang kargo tu pakai kotak kan. Kotak ikat. Dah okey je, balik sini buang. Nanti balik sana cari kotak lain. Tak keluar pun duit beratus-ratus ringgit. Baik beratus-ratus ringgit tu masuk dalam barang, dalam kargo kita tu, beli barang kan. Ataupun kadang-kadang ada yang pakai karung je. Atau orang zaman dulu-dulu kain plekat je kan. Bungkus pakaian ni. Balik kampung ni, kadang anak-anak duk asrama bagnya Allah mahal-mahal. Lepas tu kat asrama hilang kan. Jadi maknanya kita kata konsepnya bukan salah kan? Dia sebenarnya ikut kemampuan
Ikut kemampuan. Kalau memang mampu untuk beli yang macam tu, tak apa. Tapi jangan sampai membebankan, dan atau sampai misalnya terjadi apa-apa pada beg kargo kita kan. Biasalah bila naik flight kan, dia baling-baling, campak-campak, pecah beg kita. Maka ketika pecah beg kita, apa jadi kat kita? Kalau harga beg tu RM499. Kita akan mula marah-marah, mengamuk-ngamuk, mungkin kita salah-salahkan orang kan. Habis mungkin keluarga kita yang kena. Tu yang ikut sekali datang, itulah tadi dah pesan dah beg ni kena isi gini, dah pesan dah beg ni kena bungkus semua. Macam-macam kita salahkan orang lain semua. Berubah akhlak kita. Maka tak ada kebaikan di situ. Melainkan kita rasa pecah pun kita boleh rela. Tak apalah. Kan? Kita dah buat usaha dah macam mana supaya elok, tapi dia pecah juga, tak apalah. Kan? Dan ia tak termasuk membazir. Jangan sampai kita ni tak mampu pun nak beli beg mahal-mahal macam tu. Tapi sebab kawan-kawan kita yang ikut rombongan tu semua beg mahal-mahal, kita pun nak ikut. Maknanya di situ kita dah di luar kemampuan dan dia termasuk membazir. Tu maknanya kita nak kendalikan macam mana takwa kita pada Allah, yang dengan erti kata Allah bagi kemampuan, Allah bagi apa pun pada kita, kena kita kendalikan sampailah dalam konsep kita kata, ya Allah, engkau pimpinlah aku, engkau bimbinglah aku, dan sampai kepada setiap tindakan, setiap fikiran, setiap kata-kata kita, semuanya dalam bimbingan Allah SWT. Dengan inti dia tadi, prinsip dia, kita merasa lemah ni diri kita. Kita rasa kita tak mampu apa-apa pun kalau Allah tak izinkan kita untuk buat satu apa pun. Saya ingat saya pernah tengok satu dokumentari. Satu keluarga ni ada 5 anak. Semuanya genius. Genius sejak kanak-kanak. Tapi 4 orang tu, yang atas-atas ni, yang sulung sampai yang nombor 4 tu, cukup umur 13 tahun gila. Kita tak tahulah kan ada apa tu, wallahualam lah, kita tak perlu seuzan. Tapi masa tu dia interview anak bongsu dia. Yang bongsu tu bila dia interview nak jadi apa, dia kata dia nak jadi doktor sebab dia nak ubati kakak abang dia yang dah tak, otaknya dah 3 suku kan. Tapi masa kecil-kecil semua genius. Genius yang memang bukan pandai biasa-biasa lah kan, memang on the top kan. Jadi kalau dia tengok situ, satu keinsafan yang perlu kita fikirkan, bahawa kalaupun kita ada akal yang boleh berfungsi dengan baik sampai sekarang, itu dengan izin Allah. Sebab Allah boleh tarik akal tu. Ada orang tiba-tiba accident, koma, terus tak boleh pakai dah otak dia. Lepas daripada tu dia hilang ingatan kan. Maknanya kalau kita masih elok lagi ingatan kita sampai sekarang, itu anugerah daripada Allah SWT. Jangan merendahkan atau melekehkan orang lain yang mungkin akalnya tak sehebat kita kan, yang mungkin ingatannya mungkin asyik lupa je kan. Jangan rendahkan dia, bantu dia. Ada orang memang pelupa kan, umur sebaya tapi lupanya Masya Allah, macam orang umur 88 tahun kan, pada umur dia baru 38 tahun kan? Dia kita bantulah kan. Dia memang dari satu sudut, manusia ni kalau lupa sekali-sekala normal, tapi kalau tiap-tiap hari lupa, itu penyakit. Jadi kalau umur masih muda, lepas tu lupanya macam tu sekali, penyakit yang perlu diubati. Tapi yang mengubat tu Tuhan punya dirilah. Orang lain tak perlulah kemudian merendahkan atau menghina dia. Kita bantu kan, bantu. Cuma kalau tengok dia tak mau bantu diri sendiri, ni nak kena laser sikit. Cara bantu dia nak kena bagi ayat tajam sikit, bagi dia terasa hati. Pasal dia tak mau berubah. Kita bantu tu kadang-kadang menyebab ada setengah orang bila dibantu, dia makin selesa untuk duduk dalam keadaan yang tak perlu baiki diri. Contoh kan, dia pelupa. Kita ni kawan dengan dia untuk kita bantu dia supaya tak lupa teruk sangat. Dia pun, lega lah, ada orang tolong ingatkan selalu. Jadi tak kisahlah nak letak kunci mana-mana, nanti ada kawan tolong cari. Tak kisahlah nak lupa kerja ke, deadline ke, semua tak kisah, nanti ada kawan tolong ingatkan. Ada orang yang macam tu, dia ambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Kalau macam ni, maknanya ada tindakan lain yang kita kena buat. Tak boleh biarlah kan. Nak laser dia boleh. nak yang penting usaha kita untuk memperbaiki, bantu dia. Bantu dalam bentuk memperbaiki dia pula. Baik, itu mengenai dengan takwa. Baik, kemudian kita tengok muka surat 68. Ada perenggan tu tulisnya, wanita yang ikhlas dan bertakwa akan berusaha mengejar cinta Allah, kerana itulah syarat bahagia. Ikhlas dan takwa di hati membawanya menuju cinta Allah. Apalagi yang diimpikan seorang wanita muslimah di dunia ini jika cinta tertinggi dimilikinya. Betapa indahnya hadis Rasulullah SAW ketika memberi khabar gembira, idza ahabballahu 'abdan
nada Jibril inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbah qala fayunadi fis sama' thumma tanzilu lahul mahabbah thumma tanzilu lahul mahabbatu fi ahli al-ardi fadhalika qaulullah innal ladhina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wa idza abghadha Allahu 'abdan nada Jibril inni qad abghadtu fulanan fayunadi fis sama' thumma tanzilu lahul baghdha'u fil ard. Maksudnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Beliau bersabda, Jibril memanggil di langit, kemudian turunlah kecintaan baginya oleh penduduk bumi. Apabila Allah membenci seseorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Sesungguhnya aku membenci fulan, dan dikumandangkan panggilan di langit. Kemudian turunlah kebencian terhadapnya oleh penduduk bumi. Baik, di sini sebut bila ikhlas dan takwa tu datang, maka di situlah kita, kalau kita ada ikhlas dan takwa, maka yang kita kejar satu-satunya dalam kehidupan dunia ini adalah cinta Allah. Dan bila kita dah dapat cinta Allah, apa yang akan berlaku? Malaikat Jibril itu dipanggil oleh Allah SWT untuk Allah bagi tahu bahawa sesungguhnya aku mencintai si fulan. Contoh kita lah, mudah-mudahan amin. Katalah Allah panggil malaikat Jibril bagi tahu, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai Aminah. Ada nama Aminah sini? Tak ada. Ada ramai orang nama Aminah. Ada ke? Tak ada. Tak apalah. Dia berkaitan dengan semua yang nama Aminah. Mudah-mudahan jadi doa. Baik. Allah kata aku mencintai Aminah. Maka Jibril akan mengumandangkan di langit dan bumi bagi tahu sesungguhnya Allah mencintai Aminah, maka cintailah dia. Jadi maknanya bila kita dapat cinta Allah, Allah akan bagi tahu kepada semua makhluk. Allah bagi tahu dulu kat Jibril, Jibril akan bagi tahu pada semua makhluk untuk sayangkan kita. Dan sebab tu kita kadang-kadang tengok haiwan tahu siapa sayang dia, siapa tidak. Haiwan kadang tahu, dia mendengar bisikan ataupun pemberitahuan itu, announcement tu dia dengar dan dia tahu akhirnya siapa yang dia nak sayang, siapa tidak. Sebab tu kita biasa dengar kisah-kisah salafus soleh, ulama-ulama yang orang duk sebut wali-wali Allah gitu kan. Tapi sebenarnya mereka ni adalah orang yang dicintai Allah, sehingga binatang tak berani untuk menyakiti mereka. Dan kita pernah cerita Zainab Al-Ghazali. Kan salah satu daripada seksaan yang diseksa kepada Zainab Al-Ghazali waktu ada dalam penjara. Dan waktu tu memang penjara tu memenjarakan ulama-ulama. Zainab Al-Ghazali ni seorang wanita, ni orang Mesir, dia orang Mesir Arab kan. Seorang wanita pejuang Islam istilahnya, dia berdakwah dalam masyarakat dan kemudiannya dia ditangkap oleh pemerintah pada masa tu. Jadi masa tu Jamal Abdul Nasir. Kalau tahu sejarah di Mesir pernah ada satu presiden namanya Jamal Abdul Nasir. Pada zaman dia lah banyak ulama-ulama ditangkap. Dan pembunuhan Hasan Al-Banna, Syahid Hasan Al-Banna juga berlaku pada zaman tu. Baik. Antaranya Zainab Al-Ghazali. Kesalahan dia hanyalah sebab dia berdakwah dan dakwah dia sangat mempengaruhi masyarakat. Itu ditakuti. Jadi kita ingat musuh ni, dia kadang-kadang sebab dia takut sangat dengan kita tu yang akhirnya dia buat kita. Kalau kita ni boleh hidup dengan aman damai, tak ada siapa kacau kita, maknanya kita tidak ditakuti oleh musuh. Mana lagi bagus? Kalau musuh takut, kadang-kadang dia fitnah kita. Dan musuh ni biarlah musuh Allah. Dan maknanya itu memang presiden ni memang memusuhi ulama-ulama pada ketika tu. Dan antara ditangkap Zainab Al-Ghazali, diseksa dengan macam-macam seksaan. Sampai Zainab Al-Ghazali ni, wanita Mesir ni, kalau kita nak tahu, wanita Mesir ni antara wanita yang kuat. Tenaga fizikal dia kuat. Masa saya belajar kat Mesir, tengok orang perempuan makcik-makcik ni angkat tong gas seorang-seorang. Macam mana? Pernah tak? Siapa pernah angkat tong gas tanpa apa-apa alat bantu? Tak ada troli, tak ada. Angkat sendiri. Dan macam mana cara dia angkat? Letak atas kepala. Jadi kat kepala dia lilitlah sikit kain kan. Kain macam serban tu untuk jadi tapak tong gas tu. Lepas tu tong gas tu atas kepala. Bukan tong gas kosong, ada isi. Dia letak atas dah bukan letak saja, jalan. Berbalik rumah. Itu wanita dia. Laki apatah lagi. Itu wanita Mesir memang antara yang kuat lah secara fizikal dia. Batu kat Mesir ni kita belajar antara benda yang biasa kami buat kat Mesir ni, naik bas dengan turun bas melompat. Bas tak berhenti.
bas hanya slow saja. Jadi kalau nak turun, terjun. Nak naik, panjat. Kejar, lari. Kadang-kadang bas dah jalan, dia tahu, dia memang tak berhenti. Jadi dia jalan pun, masa dekat dengan bus stop, dia akan jalan slow. Jadi kita kejar dia. Kadang-kadang perambat tepi pintu bas kan, ada batang besi tu, pegang tu. Naik kereta api pun sama. Kereta api berhenti jugalah kan. Cuma berhenti sekejap je. Dan biasa orang kejar-kejar kereta api tu, ambat. Kereta api dah berjalan dah. Pintu kereta api tak pernah bertutup. Ni kereta api ayam lah kan. Dia ada banyak label kereta api. Kereta api ayam ni kami panggil kereta api ayam sebab memang ayam masuk dalam kereta api tu. Ayam ada, kambing ada, ikan ada, semua ada. Sebab tu pintu dia tak pernah bertutup, dia tak ada aircon. Itu kereta api paling murah lah. Kalau student-student biasa naik yang tu. Dan itu dekat kampung kan. Kalau pergi Kairah baru kereta api elok sikit. Baik, nak ceritanya maknanya lasak lah. Dan perempuan dia pun boleh buat macam tu. Kita orang pun ikut lah. Sampailah kat sini, kadang-kadang suami saya tahu kan, saya biasa cerita kat Mesir macam tu. Kadang-kadang dia berhenti kereta tu, tak berhenti ke? Turunlah. Kereta tengah bergerak. Saya kata, kat Malaysia kan kena tunggu. Kan kat Malaysia tak boleh kan, tengah bergerak kita turun kan. Bahaya dia kata gitu kan. So dia kata, kat Mesir kan biasa buat macam tu, turun je lah. Saya kata, okey, saya turun betul. Terjun betul. Kan, alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Dan memang kita biasa buat lah kat sana. Kat Malaysia dilarang sebab mungkin satu sudutnya memang orang kita pun tak sekuat itulah kan. Dia sesuai lah kot dengan keadaan tempat kan. Jadi tak pernah lagi nampak wanita gadis Melayu angkat tong gas. Yang lelaki pun tak angkat kan. Dia pun golek-golek ke pakai apa troli ke, dia angkat pun sikit-sikit je. Naik atas kereta macam tu je. Apalagi wanita. Jadi sekuat itu wanita Mesir ni, tetap saja nak kata betapa teruknya Zainal Al-Ghazali ni diseksa dalam penjara sampai akhirnya keluar daripada penjara lumpuh. Target asalnya nak bunuh dia, bagi dia mati, tapi slow-slow. Ini kaedah musuh Islam. Bila dia benci dengan seorang, dia takkan bunuh macam tu je. Dia akan seksa sampai orang tu mati dalam keadaan sangat menderita. Jadi yang salah satu daripada seksaannya, dilepaskan anjing lapar. Dalam sel penjara dia tu, dilepaskan anjing lapar yang tak dibangkit makan sampai 2-3 hari, supaya anjing tu merobek-robek daging dia, sakit lah, mati dalam keadaan sakit. Tapi apa jadi? Anjing tu masuk, duduk keliling dia, tengok je, tak usik. Sampai waktu tu Zainal Al-Ghazali dah pejam mata, serah diri pada Allah. Ya Allah, aku serahkan diriku padamu. Ya Allah, engkau nak takdirkan macam mana pun kau takdirkanlah kan. Aku betul-betul menyerah gitu kan. Dah tak boleh, tak mampu untuk buat apa-apa. Sebab tu dalam sel penjara. Tapi ternyata sampai beberapa hari tengok anjing tu langsung tak usik Zainal Al-Ghazali. Akhirnya penjaga penjara tu pun nak keluarkan balik anjing tu sebab dia ingat mungkin anjing ni kenyang ke macam mana, tak tahulah. Akhirnya nak dikeluarkan lah sebab tak ada faedah. Sebaik saja dibuka pintu penjara, anjing tu memang sangat lapar. Yang diterkam orang yang jaga pintu penjara. Mati kan orang yang jaga. Tapi Zainal Al-Ghazali selamat. Itu antaranya kenapa Allah bagi tahu kepada anjing-anjing tu sebagai makhluk Allah. Allah bagi tahu ini adalah hamba yang aku cintai. Dan jangan kamu usik dan robek tubuh dia. Dia tak layak untuk dirobek-robek tubuh dia. Sebab dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Itu kita kata, bila Allah cinta pada kita, selesai urusan dunia, semua lagi bukan masalah. Kan? Mungkin ada masalah, tapi kita dibagi jalan untuk menyelesaikan. Jadi tak adalah sampai sakit mental, sampai stres, sampai tertekan, sampai sakit jiwa, sampai rasa nak bunuh diri. Itu semua insya-Allah daripada orang Islam tak ada. Dia kan, kalau ada orang Islam yang tiba-tiba fikir nak bunuh diri, cuba cek balik, dia solat ke tidak? Biasanya tak solat. Kan? Kalau kita jaga solat, kita jaga ibadah-ibadah wajib, insya-Allah kita takkan fikir sampai tahap tu. Kan? Sebab Allah tetap mengawal kita. Bukan kata sampai maknanya kita akan terus bahagia, tak ada langsung kesedihan. Tak. Kena ingat Nabi SAW pun pernah menangis. Maknanya ada sedih lah dalam hidup Nabi kan. Orang takkan saya saja menangis kalau tak ada benda sedih. Anak Nabi, berapa orang meninggal masa Nabi hidup? Kan? Daripada 7 anak tu, 6 meninggal masa Nabi masih hidup. Ada yang meninggal masih bayi. Kan? Dan seorang je yang hidup sampai Nabi wafat. Itu pun 6 bulan lepas Nabi wafat, Sayyidatina Fatimah meninggal dunia. Yang lain semua meninggal masa Nabi hidup. Maknanya Nabi mengalami kesedihan demi kesedihan. Boleh bayangkan anak kita, kan? Jangankan kata ada 7-6 meninggal, seorang meninggal pun dah cukup sedih. Kan? Saya ada saudara, anak dia ada 6. Kan? Seorang meninggal.
meninggal tu umur dalam sekitar 5 tahun. Umur 5 tahun. Dan yang sangat menyedihkan sebab anak itu adalah yang paling disukai oleh ramai orang. Satu kampung suka anak dia tu yang 5 tahun tu. Kenapa? Sebab anak dia tu sangat ceria dan kalau pergi mana-mana pun dia akan menceriakan suasana. Dia akan buat orang yang kat mana pun dia lalu orang happy dengan dia. Orang suka sangat dia. Jadi kalau orang lain yang jiran tetangga, yang orang satu kampung tu boleh happy dengan wujudnya anak ni, apalagi mak bapak dia. Anak tu yang Allah tarik. Boleh bayangkan sedihnya macam mana. Sedih yang amat sangat. Itu baru seorang. Kan? Maknanya kesedihan-kesedihan tetap ada gitu. Kehilangan orang yang disayangi, kehilangan sesuatu yang kita suka kan. Rasa lapar, kekurangan duit, itu semua, kekurangan harta kan, itu semua adalah ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Tapi Allah bagi kepada kita kekuatan. Sehingga kan masalah itu membuatkan kita semakin dekat dengan Allah. Itu kunci dia. Bila kata kekuatan, maknanya apa je yang berlaku pada kita, itu buat kita makin dekat dengan Allah. Itulah makna takwa dalam kita menghadapi ujian. Jadi kalau ada masalah, jangan cari orang dulu. Cari Allah dulu. Cerita dengan Allah dulu. Kalau rasa tak habis, tak lepas perasaan cerita dengan Allah, baru kita cari ahli psikologi. Orang ni maknanya jangan cari main kawan-kawan kita, apalagi Facebook. Kawan Facebook kan, cerita habis dalam Facebook. Lagilah kacau bilau hidup kita. Kita sendiri yang akan menyusahkan hidup kita. Kan? Kita tak perlu cerita masalah hidup kita pada orang lain kecuali untuk memberikan iktibar, pengajaran ataupun kita rasakan ada kebaikan yang lebih besar. Okay. Hari ni kan sebab kalau zaman dulu berita hanya akan membuat liputan orang-orang yang memang terkenal. Sekarang kita dikenal dengan liputan kita. Semua orang boleh buat berita masing-masing. Dan sampai tahap dia masak ikan hangus pun boleh buat liputan. Kan? Walaupun dia tu bukan siapa-siapa, tak ada siapa kenal, kadang-kadang dengan cerita ikan hangus tu lah akhirnya orang kenal dia. Kan hari ni dunia dah macam tu kan. Dulu kalau kita ni bukan siapa-siapa, biarlah berita gempak apa pun kita buat, orang tak kisah pun. Tak ada wartawan nak interview kita. Sekarang semua orang jadi wartawan. Semua orang jadi pemberita. Semua orang jadi penulis artikel dekat Facebook, dekat media-media sosial lah. Kan? Semuanya kita boleh ceritakan pada orang. Jadi itu semua menjadi satu, kita kata apa, satu cabaran kan, untuk kita makin menjaga takwa kita, dengan makna kata kalau ada masalah apa-apa jangan cari media sosial tu dulu kan, cari Allah dulu untuk kita cerita semua masalah kita. Baik, itu konsep takwa mengenai dengan ikhlas dan takwa. Baik, muka surat 70 kan, keadaan hati kita. Yang keduanya adalah siqah dan tawakal. Fiqah tu apa? Tengok kehidupan seorang wanita di dunia ini tidak lari daripada cabaran dan dugaan. Namun bagi hati wanita yang sangat meyakini adanya Tuhan yang Maha Berkuasa, yang sentiasa melindunginya, pasti ada jalan keluar yang luas di hadapannya. Fiqah atau percaya dan yakin dengan Allah. Tu maksud fiqah. Percaya dan yakin dengan Allah. Nak tanda tak boleh kan? Buku tu bukan buku sendiri. Buku surau. Tak apa, boleh tulis nota. Maksud siqah adalah percaya. Asal perkataan dia percaya lah. Percaya. Cuma siqah kepada Allah maksudnya yakin kepada Allah, percaya dan yakin kepada Allah, serta sepenuh hati bertawakal dan berserah kepada Allah. Adalah kunci utama keluar daripada pintu dugaan kehidupan dan juga tips utama melahirkan hati yang teguh walau apa jua taufan yang mendatang. Dalam firman Allah ni, ayat yang selalu kita sebut, ayat 1000 dinar, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan dari segala perkara yang menyusahkannya. Baik, ayat ni orang dah sebut ayat 1000 dinar, dan kadang-kadang orang buat khat kan, gantung kat rumah untuk bagi murah rezeki. Sebenarnya murah rezeki tu bukan dengan cara gantung dia kat rumah, tapi kita baca. Gantung tak apa, tapi syarat dia kita baca tiap-tiap hari dengan penuh keyakinan. Sebab isi kandungan dia apa? Tu nak kena faham. Isi kandungan dia ialah siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu bagi jalan keluar kat kita. Jadi inti dia kena takwa.
Takwa tu makna apa tadi? Kita serahkan diri kita kepada Allah. Atau sebagian ulama bagi definisi takwa ni maknanya melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan dia. Maknanya yang kita kena usaha dalam hidup kita ialah buat semua yang Allah perintahkan dan tinggal semua yang Allah larang. Ada dah usaha tu, maksimum dah usaha tu. Kadang-kadang kita lebih fokus pada benda yang wajib kan, kita laksanakan yang wajib, insya-Allah kita tak tinggal kan. Yang tiap-tiap hari apa dia? Solat 5 waktu, kita keluar tutup aurat kan. Kita jaga ni yang wajib. Tapi yang dosa tu kita kurang bagi fokus. Kalau takwa, dua-dua kena. Yang dosa tu apa? Ni kalau tiap-tiap hari keluar pergi pejabat, apa dia kemungkinan dosa kita buat? Tak apa, bagi tahu tak apa. Ni bukan dosa yang kita buat, kemungkinan. Kalau kata kita buat, malu pula nak sebut kan. Ataupun tengok baru tadi kawan kita buat. Cik kawan tak apa kan. Kita tak boleh. Contoh. Yang paling banyak yang saya tengok sebenarnya untuk wanita bila bekerja, risiko paling besar mengumpat. Sebab kita tak kuat untuk diam. Kan? Kalau lelaki dia boleh kadang. Dia boleh balik rumah macam tak pergi pejabat je. Kan? Dia tak cerita siapa pun kat pejabat dia. Tak cerita apa pun. Sampai kita tak kenal kawan-kawan suami kita, kawan-kawan pejabat dia. Kalau dah tak pernah buat open house kenduri kat rumah kita, kan? Tak panggil kawan-kawan pejabat, kita tak kenal. Sebab dia tak pernah cerita pun kawan ni datang pejabat bawa anak, kawan ni datang lewat, kawan ni pakai baju tak sama set dengan seluar dia. Dia tak biasa cerita pun. Sebab itu bukan masalah pun bagi dia. Kita, kan? Boleh cerita sampai kawan kita kenal seorang-seorang kawan pejabat kita. Jumpa je dia dah boleh tahu. Oh ni yang cerita yang hari tu kan. Yang kata dia pakai baju color hijau, lepas tu tudung dia color tak set tu kan. Jadi dia dah boleh agak. Rupanya dia ni memang hobi dia pakai color tak set Suami dia dah boleh tahu sebab semua kita boleh cerita. Apa lagi cerita kena marah dengan bos. Kadang-kadang orang lelaki dia boleh tak kisah pun, kena marah pun dia tak kisah. Kan? Apalagi setakat kawan tu pandang dia tak senyum, lagilah dia tak kisah. Kan? Maknanya fokus dia sebenarnya cara berfikir. Cara berfikir secara psikologinya orang lelaki ni cara berfikir ni lebih kepada penyelesaian. Kan? Kalau wanita lebih ke perasaan. Jadi itu yang kadang-kadang bagi risiko kan? Tapi dia risiko, maknanya kita kena kuat iman lah. Macam mana cara kita nak kawal. Baik, yang tu kita kena bagi fokus macam mana supaya tak mengumpat. Sehingga kalau memang kita tak berdaya dan tak mampu untuk meninggalkan mengumpat, dan bila bekerja kita memang akan mengumpat bos tiap-tiap hari, memang akan mengumpat kawan-kawan kerja kita, maka mungkin ke tak kerja lebih baik untuk kita daripada kerja sebab kita bermaksiat tiap-tiap hari. Itu kena fikir lah. Kemudian kalau wanita banyaklah yang kita dah biasa bincang sebelum ni kan. Setiap kali kita keluar dari rumah ada benda-benda yang kita kena jaga. Itu semua membuka risiko kepada dosa. Salah satunya aurat, yang keduanya suara, yang ketiganya langkah kaki, yang keempatnya pandangan mata, menundukkan pandangan dan sebagainya. Itu maknanya risiko-risiko ketika kita keluar daripada rumah. Baik. Jadi sekarang ni takwa tadi, takwa bila kita takwa, kita serahkan diri kita pada Allah, maka Allah akan bagi jalan keluar. Dan kemudian Allah akan bagi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kan? Yang ini yang orang nak ni. Durian runtuh kan. Rezeki datang bergolek gitu kan. Tiba-tiba je dapat duit, dapat bonus kan. Yang tiba-tiba ni yang kita nak. Itu yang orang duk baca doa ni. Kalau orang berniaga nak bagi laku barang perniagaan dia. Kan? Jadi kena ingat ni maknanya kalau ada takwa, maka akan datang rezeki tu. Dan rezeki ni bukan mesti dalam bentuk harta. Kan ada banyak lagi rezeki yang lain. Termasuk kesihatan kita. Kan? Termasuk anak-anak pinak kita. Kan? Termasuk juga segala kebaikan-kebaikan yang berlaku dalam diri kita. Itu semua adalah rezeki. Okay? Dan kalau kita serahkan diri kita kepada Allah, maka diulang lagi kat sini, Allah akan bagi kepada kita jalan keluar dan juga Allah akan menyampaikan kita kepada sesuatu yang kita mungkin tak mampu untuk capai. Kan? Itu inti kepada doa ayat 1000 dinar ni. Baik, jadi siqah kepada Allah, maknanya percaya dan yakin kepada Allah, itu memang akan bawa kepada tawakal. Saya cerita je lah.
Serta dia siqah ni maknanya bila kita percaya pada Allah, kita kena yakin jangan sampai ada persoalan dalam fikiran kita masa kita diuji, kita fikir kenapa Allah bagi aku ujian macam ni. Aku tak pernah pun naya orang, contoh kan. Aku tak pernah pun naya siapa-siapa dalam hidup. Kenapa aku selalu kena naya? Ni orang kalau sampai terfikir macam ni, maknanya dia hilang siqah pada Allah. Kan? Kalau kita kata, kita dalam hidup ni buat ibadat, cuba buat kebaikan-kebaikan, banyak bersedekah, banyak amal ibadat, solat-solat sunat kita buat. Tapi kenapa hidup aku susah juga? Kenapa Allah tak bagi aku rezeki dengan mudah? Maknanya kita hilang siqah pada Allah. Kan? Bila kita ada masalah yang kita tiba-tiba, masalah tu datang kan, tanpa kita duga, tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita rasa, kenapa aku yang ditimpa begini? Kenapa bukan orang lain? Apalah dosaku? Ni ayat apalah dosaku tu kan. Kita dengar tu, itulah dia dosa dia. Dosa tak sedar diri kan. Dia berasa kita tak berdosa tu. And padahal sebagian ulama katakan sebenarnya pada setiap hembusan nafas kita, kita sedang melakukan dosa. Jadi kalau tak sedar, makna itulah dosa dia. And bahkan kalau ada ulama yang bila ditanya kan, dia tanya berapa banyak dia berzikir setiap hari kan, apa zikir-zikir, amalan zikir dia. Dia kata dia tak pernah bilang. Rupanya bila ditanya lagi, tanya lagi, tak pernah bilang maknanya banyak ke sikit ke, apa zikirnya. Dia kata tak tahulah. Tapi yang penting bagi dia, setiap kali tarik nafas ada Allah, setiap kali hembus nafas Allah. Jadi berapa kali sehari? Tak pernah kira. Maknanya sampai setara tu kita, bayangkan, boleh bayangkan kalau lah setiap hari kita tarik nafas Allah, lepas nafas Allah, tarik lagi Allah, itu je ada dalam fikiran kita. Agak-agak ada tak dalam kepala kita cerita pasal kawan kerja kita yang kita nak bawa balik cerita dekat suami kita balik nanti? Gosip lah, gosip kan. Tak ada lah, sebab benda tu tak ada dalam kepala kita. Nak cerita orang tu pakai baju tak set dengan tudung dia, nak cerita orang tu bercakap, ataupun orang tu tertidur atas meja pejabat dia kan, tertidur sampai berdengkur kuat satu pejabat, tu tak masuk pun dalam kepala kita. Tak ada faedah pun. Apa faedah cerita? Memang orang suka tu kan, video kadang divideokan, siap upload lagi. Kononnya lawak. Kena ingat, tu lawak yang melampaui batas. Kenapa? Kita kalau tidur kat meja pejabat, letih sangat ni, tertidur sampai berdengkur satu pejabat dengar, orang videokan, upload kat YouTube, upload dekat Facebook, suka tak? Tak kan, kita malu. Maknanya benda tu bukan benda lawak. Benda tu termasuk lawak yang memalukan orang, dan lawak tak boleh sampai memalukan orang lain. Ini banyak kan orang buat. Apalagi ada lawak-lawak yang sifat dia merosakkan akhlak masyarakat. Contoh kan, minum air kotak, lepas tu tak habis, sembunyi-sembunyi buang dekat dalam pasu bunga rumah orang, pejabat orang. Pasu bunga tu bukan pokok bunga betul, pokok bunga plastik. Boleh imagine apa jadi lepas tu? Semut kan, semut naik kan, jadi satu kerja, tambah pasu tu berdapat besar. Lepas tu orang ketawa, ingat lawak, orang anggap lawak kan. Itu bukan lawak, itu termasuk lawak yang melampaui batas, sebab kita dah pun merosakkan harta benda orang lain. Kan? Jadi ada banyak sekarang ni, banyak orang buat benda pelik-pelik nak buat lawak kan? Atau ada juga yang buat lawak coklat kan, coklat tu dia buat bentuk macam najis kan, lepas tu dia buat lawak lah, kata benda tu najis kan. Dia calik ke, dia bagi makan ke, macam mana kan. Maknanya itu termasuk juga lawak yang melampaui batas. Ada banyak kan, banyak zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu-dulu ni, yang kawan kita nak duduk, pergi tarik kursi dia, tu pun termasuk juga lawak melampaui batas. Bila dia jatuh, orang ketawa, padahal yang jatuh tu sakit. Tu kalau pakcik umur 77 tahun jatuh, masuk hospital terus. Kan, mujur dia baru 7 tahun aja satu kan. Tapi tetaplah boleh jadi kecederaan tu bawa sampai dia dewasa. Kan, ada banyak juga kes-kes anak-anak yang jatuh kat sekolah, kawan dia buat ke main kan, gurau kan. Misalnya pasang tali tu ada juga kan. Orang sini pegang tali, sini pegang tali. Dia jalan terlanggar, tali tu tersondol. Batu, kepala dia terhantuk batu. Tapi tak luka. Ingat tak ada apa-apa kan. Mungkin sebab kepala pakai tudung kan, jadi tak adalah luka. Rupanya merosakkan satu saraf kat otak dia. Jadi akhirnya sampai satu usia ada darah beku kat otak tu, jadi penyakit lain. Siapa punya angkara? Dosa. Orang ketawa je kan. Dia pun mungkin ketawa sekali. Tapi itu termasuk lawak yang melampaui batas.
Ini yang kita kena belajar lah, maknanya batas-batas akhlak ni, akhlak yang perlu ada pada diri kita. Baik, jadi ini konsep kita nak cerita sekarang ni, kesimpulannya dalam bab siqah dan juga tawakal ni, maknanya kita percaya apa saja yang Allah takdirkan kepada kita, kan, tanpa kita menyalahkan satu takdir pun. Tadi kan misal kata yang cedera tadi, kawan dia buat, dah memang Allah yang mentakdirkan dia macam tu, cuma melalui wasilah kawan, perantara kawan yang buat dia macam tu. Kawan tu salah, tetap salah. Tapi kita kalau yang menerima akibat tu, kita kena ingat memang Allah yang nak tetapkan takdir tu kepada kita. Kan? Dia sama macam contohnya kita ada dikelilingi oleh kawan-kawan yang laser, contoh kan. Bukan seorang, super laser orang keliling kita. Tiap-tiap hari memang kita menangis, sakit hati. Baik, dari satu sudut, orang yang laser suka laser orang macam ni, dia kena perbaiki diri dia, sebab itu bukan akhlak yang baik dalam Islam. Sesuka hati laser orang. Ya, laser bukan mesti buruk, ada keperluan, tapi bukan sesuka hati macam tu. Baik, sudut kita pula yang jadi mangsa laser-laser tu, kita kena terima bahawa Allah sebenarnya nak mendidik hati kita. Kenapa kita terlalu sensitif dengan kata-kata manusia kalau betul kita hanya pentingkan pandangan Allah? Kenapa kita jadi sedih dan sakit hati dengan pandangan manusia? Itu muhasabah untuk kita. Tetapi yang selalu berlaku terbalik. Kan? Dia satu, bila kita mangsa pun kita kena fikir Allah nak uji kita, dan Allah datangkan manusia-manusia ni sebagai ujian untuk kita. Yang orang selalu fikir terbalik. Yang tukang laser tu yang kata, tahu tak kenapa kami ni jadi tukang laser? Sebab Allah memang datangkan kami untuk menguji kamu semua. Terbalik dia fikir. Jadi yang sepatutnya yang kaedah fikirnya terbalik lah, sebaliknya. Itu mana kita percaya apa yang Allah takdirkan kepada kita hari ini adalah yang terbaik untuk kita. Allah nak uji kita dengan masalah kad pejabat ke, dengan masalah rumah tangga ke, dengan masalah anak-anak ke, dengan masalah keluarga dan sebagainya. Semua itu adalah satu ujian yang Allah nak bagi kepada kita, yang Allah pasti akan bagi kepada kita apa yang kita mampu hadapi. Kena ada percaya tu. Bila percaya macam tu, barulah akan datang kebahagiaan, sehingga kita akan dapat jalan keluar dan kita boleh dapat tawakal. Tawakal maknanya apa? Usaha dan doa. Dia kan ada usaha, kemudian doa, kemudian baru jadi tawakal. Dia ada satu lagi yang namanya tawakul. Tawakul tu maknanya serah je. Umpama kalau yang ada contoh dalam kitab ni, dia sebut umpama kita ada, kalau yang disebut unta kan, unta dulu kan kenderaan kan, ada unta, lepas tu dia nak pergi solat kat masjid, dia tinggal unta dia macam tu je, tak ikat unta tu. Lepas tu dia kata dia tawakal, serah pada Allah. Itu bukan tawakal, itu tawakul. Macam kita lah, kita nak ada kereta kan, kita parking kereta kita, lepas tu tak kunci. Bukan takat tak kunci kereta, kunci pun tinggal dalam kereta kan, tinggal dekat tempat kunci lah. Lepas tu kita kata tawakal lah, serah pada Allah. Kalau Allah nak jaga ni, rezeki kita ada lah. Itu tawakul nama dia, bukan tawakal. Ataupun rumah kita, memang kita tak pernah kunci pintu, tak pernah kunci pagar, tak ada orang pun kita biar je. Bukan tak kunci, pintu tu buka. Lepas tu perempat masuk rumah, kita balik kerja, kosong rumah kita. Maka kita kata, macam mana boleh kosong ni? Tadi kita dah tawakal, serah pada Allah. Keluar rumah, kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi cara kita salah. Kita tak ada usaha. Jadi memang kena ada usaha. Lepas tu kita serah pada Allah, barulah tu nama dia tawakal. Dan orang yang tawakal ni akan sentiasa tenang. So bila kita dah usaha, lepas tu kita dah doa mohon pada Allah, kita serah pada Allah, maknanya kita dah percaya, ada siqah tadi. Kita percaya apa pun yang terjadi lepas ni pasti yang terbaik untuk aku. Macam orang nak kahwin ni, cari jodoh ni, memang kena tawakal sungguh. Tawakal dia bukannya terimalah siapa yang datang kan, terima je. Perempuan yang menunggu biasanya kan, terima je siapa yang datang kan. Lepas tu serah pada Allah. Tak, kena ada usaha. Usaha apa? Bukan usaha pengorat tak. Usaha siasat siapa dia yang datang tu. Dan siasat macam mana akhlak dia, macam mana agama dia. Sekarang senang nak siasat kan? Google je nama dia. Google tu insya-Allah keluar, paling kurang Facebook. Dia pula Ultraman nama dia. Tak keluar pula nama betul dia. Google lah, cari, memang boleh cari sekarang kan? Kalau tak pun kaedah zaman dulu maknanya kita siasat melalui orang terdekat dia. Itu sebagai usaha. Kemudian mohon pada Allah. Dan akhirnya tawakal maknanya tiba-tiba dia datangkan juga jodoh yang salah, maka itu adalah ujian Allah nak bagi pada kita. Sekarang kita hadapi ujian yang ni. Macam mana nak selesaikan? Terpulang.
Dan selesaikan tu tetap dengan kaedah syariat, yang kita boleh selesaikan dengan kaedah cara-cara yang digariskan oleh syariat, yang mungkin kalau hujungnya akhirnya terpaksa bercerai, maka itu adalah kaedah syariat, mesti melalui kaedah syariat, bukan emosi. Bukan kata silap pilih. Tak. Kalau dulu kita pilih berdasarkan cinta, emosi semata-mata, ya silap. Tapi kalau dulu dah istikharah, dah istisyarah, dah usaha, dah doa serah pada Allah, mana itu bukan kesilapan. Tapi Allah sedang memberikan kita satu bentuk ilmu, pendidikan dalam kehidupan dunia. Ya? Ujian yang mungkin akan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Tu yang tengah ada masalah rumah tangga tu boleh fikir-fikir balik. Dulu kahwin dengan dia kenapa? Betul tawakal ke pakai nafsu? Kalau nafsu maknanya memang betul lah silap. Kalau silap, macam mana cara kita nak taubat, macam mana kita nak selesaikan masalah ni berdasarkan syariat. Tapi kalau dulu memang dah ikut jalan yang betul, istikharah dan istisyarah, maknanya ini adalah ujian yang Allah nak bagi, dekatkan diri kita pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita jalan keluar. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu kita berhenti di muka surat 72. 72 ni keadaan hati yang ketiga kan, ikut petunjuk Allah dan juga Rasulullah SAW. Sampai situ. Semoga Allah bagi kepada kita tadi yang kita bincangkan, Allah bagi kepada kita ikhlas, Allah bagi kepada kita takwa kan, Allah bagi kepada kita siqah dan juga tawakal kan, sebagai hati orang yang beriman dan menuju kepada syurga Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta wa tawassul bil haqqi wa tawassul